Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat lagi hadir ke masjid dengan sihat walafiat. Dan juga kita dapat menghirup udara yang segar lagi, duduk di dalam suasana yang kondusif, berekon lagi, kapet yang lembut lagi. Banyak-banyak kita syukur pada Allah Ta'ala. Dan perbincangan kita pada pagi ini, kalau membagi 3 minggu lepas, Amba telah menguraikan berkaitan dengan 3 perkara, 3 poin utama, iaitu bersih hati melalui wudu. Kemudian telah ulas sikit sebanyak tentang ta'awuz, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Dan telah juga bermasuk pada perbincangan ayat pertama Al-Fatihah, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan satu bacaan yang boleh dibacakan pada semua perbuatan-perbuatan kita. Dan pada pagi ini insya-Allah amalannya nak sentuh sikit kaitan dengan prinsip 5 kaf kita panggil bandaraya Islam. Kita duduk ni dalam bandaraya Islam yang berkait beberapa perkara, 5 perkara itu, dan kita akan sempurnakan
Al-Fatihah yang telah hamba mulakan. Jadi kita telah selesai 3 poin utama, dan pada pagi ini hamba nak sentuh pula berkaitan dengan ayat yang kedua. Bismillah tu ayat yang pertama. Bagi mazhab kita, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat kepada setiap awal surah. Jadi sebab tu kita jadi wajib baca Bismillah. Sebab mazhab kita berpandangan Bismillah tu adalah satu ayat berdasarkan perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, untuk kita memulakan bacaan awal surah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada pandangan sebagaimana yang kita selalu semaya di Mekah, kita tak dengar bacaan Bismillah. Kadang-kadang dengar dia baca kohor, kadang-kadang tak dengar rasul. Itu pandangan bagi mazhab lain, di mana Bismillah itu dia tidak termasuk satu ayat. Dia dikira sebagai satu disiplin awal surah baca Bismillah, sunatlah bagi mazhab-mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i, kita Bismillah tu kita jangan berpandangan, imam kita berpandangan wajib kita baca, dan dia satu ayat. Sebab tu kita baca lah. Alhamdulillah kita baca juga, tapi kohor itu imam kita. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pergi ke ayat yang kedua, yang bermaksud segala puji untuk Allah. Alhamdu, segala puji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin, Tuhan semua alam. Yakni segala puji bagi Allah. Puji dalam ayat ini kita panggil bahasa Kelantan kita kan muju. Muju. Jadi muju tu banyak benar kita dengar ni. Muju dan memari. Muju. Jadi terlekat muju saja. Tinggal alhamdulillah ni. Sunnahnya alhamdulillah lah. Setiap perkara tu alhamdulillah. Muju ni dia bahasa kita. Muju. Jadi kita yang sepatutnya kita gandingkanlah alhamdulillah mujunya dan memari. Tu sunnahnya, moleknya gitulah. Alhamdulillah ni tak ada orang pun tak boleh sebut. Boleh sebut belaka. Jadi kita setiap masa memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah satu perkara yang terpuji. Bahkan Allah memulakan surah pertama di dalam Al-Quran, iaitulah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan tak kata alhamdu minallah, segala puji datang daripada Allah. Tuhan tak kata gitu. Jadi puji ini adalah hak Allah Ta'ala. Jadi alhamdu, segala pujian. Maknanya ada semua benda yang kita hidup ni mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebab tu bila kita sembahyang, kita menggambarkan, kita mari dalam pemikiran kita alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Mari, tak ada benda, semuanya adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak kata kepujian daripada Allah. Ia satu kenyataan. Alhamdu minallah, segala puji itu daripada Allah. Dan alhamdulillah, segala puji
untuk Allah dalam semua perkara yang kita lalui di dalam kehidupan kita ni. Daripada dia berlaku ni, semuanya daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ulai semua dengan penghayatan, insya-Allah akan mari perasaan tanggungjawab kita, perasaan apa dia ni terdetiknya di dalam diri kita untuk nak melaksanakan kita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua benda. Puji, walaupun kata dia dalam kitab kita ni kata walaupun rumah kita ni super basah aja. Jadi puji kenderaan kita tidak seberapa. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita biasa, kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang kita dapat tanpa Allah Ta'ala menjadi sebagai Rabbil Alamin. Rabb tu artinya ngasuh. Ngasuh Rabb, pengasuh kepada sekalian alam. Tapi kita menterjemahkan ke dalam bahasa Melayunya Tuhan. Tuhan itu ilah, Tuhan ni. Allah Ta'ala ni dalam Rabb ni dia panggil dalam pembahagian akidahnya, dia panggil Rabb tu ngasuh, artinya Allah yang ngasuh semua alam ini. Jadi dia panggil iman secara rububiyah. Iman ni bagi dia ada dua cara nak beriman pada Allah Ta'ala ni, melalui rububiyah. Rabb tu, Tuhan ni, Allah Ta'ala tu dia sebagai pengasuh. Kalau kita tengok dalam diri kita ni, dia ngasuh, dia jaga, dia urus, semua tu duduk dalam Rabb. Adapun ilah, uluhiyah pula selagi dia bagi iman secara Tuhan ni, nak sembah siapa? Allah Ta'ala, sebab dialah Tuhan, dialah Tuhan kepada sekalian alam. Nak minta kereta yang berkenaan itu minta alih nak ambil nasi. Kita apa? Kereta adik ni tak apa. Kenal? Kita apa? Tak apa. Dua uji kereta. Kamu tak ingat nama? Tak ingat nama. Baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan ngasuh. Bahasa Arab dia panggil ngasuh kan? Suri kita panggil kalau tanya kerja apa Mu'awah kerja apa? Mak saya Rabbatul Bait. Dia guna perkataan ngasuh. Suri rumah. Rabb dia guna perkataan Rabb. Rabb tu pada jemuk ni dia ngasuh di rumah. Jadi Rabbatul Bait. Suri rumah tangga. Allah Ta'ala guna perkataan Rabb ni lah. Kalau mak tu dia ngasuh semua, tahu makan, minum, dan cuci tanah, cuci rumah, susun rumah. Jarilah ayuh ni, ayuh pagi klik gelap, turun pagi klik gelap, logam semua. Jadi mak lah. Dan mak ni besar peranan dia. Dan dia melahirkan anak lagi, mengandung ke anak lagi. Jadi pangkat Rabb tu diberi pada ibu. Diberi pada ibu, ngasuh rumah tangga. Itu isteri. Jadi Allah Ta'ala, Allah gunakan perkataan Rabb tu, ngasuh tu alamin, semua sekali alam. Daripada sebesar-besar planet, galaksi, dan matahari, bulan, bintang, segala planet, dan langit, bumi, dia susun belakang mengikut jadual yang dia buat. Semuanya itu adalah di bawah Rabb.
Hijaunya hijau pengasuh kepada alam ini. Rabbil alamin. Apa kata Rabbu? Kata Rabbi sebab depan itu ada lillahi. Dipanggil harfu jarrin, ada lam tu. Dah. Tu orang ngaji nahwu kan. Orang ngaji nahwu dia tahu. Perkataan asal dia Rabbu, Rabbul alamin, Rabbu kata Rabb. Tapi jadi bagi bawah tu sebab depan dia ada huruf ada. Ketika minggu lepas tentang harfu jarrin pada perkataan bismillah. Bo dengan lam ni di antara huruf-huruf harfu jarrin. Harah dia bukan satu perbuatan, dia bukan satu nama, bukan isim, tapi dia adalah haraf. Haraf ni satu kalimah, tapi tak payah kalau tak ganding dengan perkataan lain. Jadi di sini berlaku juga li itu bagi bawah dia. Lillah, untuk Allah. Segala puji untuk Allah. Allah sama, Allah yang sebagai Rabbil alamin. Jangan tukar kata Rabbul alamin, Rabbi. Tak tukar kita sebab bagi ada belakang oleh Quran. Jadi Rabbil alamin. Jadi segala alam ini baik Allah Ta'ala jaga kita, jaga orang kecil, jaga orang besar, jaga makhluk besar, jaga makhluk kecil. Bahkan jaga Allah Ta'ala tu, ngasuhnya Allah Ta'ala tu dia buat, dia jaga. Jantung kita, nadi kita, lendir tubuh kita, semua hak kita ada ni daripada dia berlaku. Daripada Allah kita mari, kepada Allah kita nak kembali. Jadi oleh sebab itulah perkataan alhamdulillah, segala puji itu kita kena sebut semua puji semua Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi jangan sekadar orang Kelantan kita mojo dan mojo saja. Tak marah lagi tu. Nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila kita sebut mojo dan mau tolong kawan, kadang-kadang dia nampak dia mau tolong kawan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mujulah dan muado. Mujulah dan mau tolong kawan. Mujulah dan menjadi bini kawan. Mujulah dan menjadi suami kawan. Jadi alhamdulillah dulu. Tu baru dapat menghayati apa dia ni, kehambaan kita ni kepada Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang kalau sekadar mujulah tu kan, dia nampak besar dia hak nolong tu ya lah. Mujulah dan memberikan batik kau Islam. Bolehlah pakar di majlis-majlis. Sekadar tu saja. Kadang-kadang tak masuk dalam diri nak ingat kepada izin Allah Ta'ala tu nak boleh orang bui kita tu. Dengan izin Allah Ta'ala nak boleh kita naik gaji tu. Naik gaji ni hujung bulan ni. Orang kerja kata orang pencen naik juga. Kau saja naik dah. Tak okey tak naik. Di situ nak puji siapa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Sebab mendetikkan di dalam apa dia di kepimpinan negara untuk meluluskan desakan-desakan desakan mana? Kesatuan sekerja dan sebagainya. Dah naik dah muda, tapi tak dapat. Tiba-tiba lagi dapat. Mujulah tu ada lah. Tapi alhamdulillah Allah yang mendetikkan semua itu, menetapkan bersemua itu. Bahkan qada dan qada Allah Ta'ala berjalan di atas kehidupan kita ni sendiri pun berjalan di atas izin dan ketetapan Allah Ta'ala. Baik, buruk, semuanya di atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu cerita beriman dengan qada dan qada itu penting juga kita memahaminya. Jadi puji di sini adalah puji yang kita kira hakikatnya adalah semuanya kita ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akan kabarlah orang yang jembui itu, bijak aku, tak ada.
oh hebat aku, tak ada. Mojo kawan, kalau kawan tak ada, demo tu tak ada mana dah. Ayat ni. Kodak-kodak Allah Ta'ala tulis orang lain nak mari tolong, boleh jadi. Jadi ini akidah, akidah yang diajar kepada kita, dan bagi amanya pelajari hak ni termasuk dah ni di dalam prinsip bandaraya Islam, di mana keilmuan nombor satu. Kadang-kadang tanpa ilmu ni lah yang menyebabkan berlakunya huru-hara. Jadi kita ada 5 kaf yang pertama ialah keilmuan. Pada kita nak supaya masyarakat kita ni semua berilmu. Orang panggil usaha ulama-ulama kita jak dulu lagi, dia panggil Kelantan ni sebagai Serambi Mekah. Sama dengan di Indonesia, Serambi Mekah. Mekah tu tempat orang pergi buat ibadat, tawaf, sa'i, ibadat haji dan umrah. Maka Serambi dia duduk di Kelantan gelar tu. Letak nama. Kemudian di Aceh satu lagi, letak nama juga Serambi Mekah. Dia panggil apa, Serambi Mekah. Maka kita tengok lagu mana untuk lebar kita dulu, pejuang-pejuang agama kita dulu, bahkan pejuang bangsa kita dulu bila penjajah mari, Tuk Janguknya ulama, Mak Kilaunya ulama, Datuk Bahamannya ulama. Pahlawan-pahlawan ni lah yang berhadapan dengan penjajahan yang menjajah negara kita dan negeri kita. Bahkan mereka ini bila marinya British ikat Tuk Jangguk. Bahkan Tuk Jangguk ni digantung dan mayatnya di Arab, sehinggalah jenazahnya diserah pada keluarga dan ditanam di Pasir Mekah kubur Tuk Jangguk. Ni Tuk Guru pondok ni, Tuk Jangguk, Mak Kilau, Datuk Bahamen ni mengikut sejarah Kelantan kita, mereka ini adalah ulama. Jadi mereka ni membawa satu wadah cara kehidupan yang bagaimana ianya dapat mengurus segala urusan kehidupan kita ni dengan cara keilmuan. Ilmu ni kita tidak boleh lari lah. 2 perkara sumber kepada kita, Quran dan juga hadis. Maka Quran ni lah kita comok, tumah, dengar kuliah ni, dengan Quran ni lah yang kita nak bawa di dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah di dalam Kelantan kita ni dia panggil Kelantan ni universiti terbuka. Ini hasrat ulama-ulama terdahulu nak suruh rakyatnya jadi orang yang boleh mengajar kepada orang lain dulu. Jadi kita kena cubalah sepanjang kehidupan kita ni, tidak mengajar di tempat ambo ni pun, mengajar di kedai kopi, mengajar sambil buat, mengajar di pejabat. Semua ni tanggungjawab kita. Tengok kepada tubuh Nabi sendiri pun, ciri Nabi pun sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Nabi yang kita kena ambil sekadar yang kita boleh jadikan sebagai sifat kita juga. Sidik seorang yang benar, dan amanah sebagai seorang yang beramanah, bertanggungjawab dengan apa yang kita ada dan kita pegang, yang kita berkuasa, kita kena beramanah. Tabligh artinya menyampai. Maka di dalam menyampai inilah tanggungjawab orang-orang dulu, Tok Lebar dulu, dia tubik daripada pondok, dia tubik dalam masyarakat. Daripada pondok dia tubik ke dalam masyarakat. Daripada sistem pendidikan moden sekarang ini pun dia kena tubik juga kepada masyarakat, bawa ke dalam masyarakat. Jadi dia buka kelas, dia mengajar. Siapa kau cerita Piramli itu kelas orang dewasa, ingat deh. Ngaji ke dia KEK KIK. Kalau dia aja tu muka lain deh. Itu nakal cerita Piramli. Maknanya sistem persekolahan itu ada sampai dulu lagi. Maknanya nak bawa tamadun untuk manusia ni melalui ilmu. Dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, ilmu dulu diberikan. Lepas pada beri
kehidupan kepada Nabi Adam dalam kitab Tafsir An-Nasafi sebut 40 sanatan, 40 tahun. Kerangka Nabi Adam itu Allah untuk ada dalam syurga tak bernyawa 40 tahun dalam kerangka. Itu dalam Tafsir An-Nasafi sebut. Anak-anak psikologi kita tahulah tidak tempat dalam menghuraikan tentang tabarakallah apa dan hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang satu waktu kepada manusia lam yakun syai'an mazkura, tidak boleh nak disebut nama apa dia tu. Allah rahsiakan nama tu Nabi Adam. Lepas tu, lepas 40 tahun Allah masukkan nyawa dalam tubuh kerangka body Nabi Adam tu, maka nyawanya Nabi Adam itu. Sebelum tu dia panggil presidennya dulu, panggil malaikat, panggil syaitan, iblis, semua juru belakang masa tu. Qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku nak ciptakan khalifah, pemimpin, seorang pemimpin. Nabi Adam itu pemimpin. Pak kita ni keturunan siapa? Nabi Adam. Maka sifat kepimpinan itu kena ada dalam diri kita. Memimpin diri, memimpin pejabat, memimpin sekolah, memimpin anak, memimpin negara, memimpin dunia. Orang Islam Nabi tanggungjawab tu sebab tujuan Allah buat Nabi Adam untuk kita tu untuk memimpin. Maka kita juga kena ada semangat memimpin. Jalan boleh tepi jalan. Kita seorang pemimpin. Lagu mana pemimpin di dalam lokaliti kita? Tengok siapa berkembang. Beri putus sebentar. Itu kita buat Kelantan kita tu, jumpa siapa putih, jangan tahu kau sing misalnya. Tu K kedua dia tu K kebersihan. Tu nak bawa tu dalam kehidupan kita. Jadi kalau semua rakyat kita ada ilmu, keilmuan, kemudian ada masalah kehidupan, contohnya kotor, kita bersihkan. Ini kita mana lagi kita tak ambil tanggungjawab kita. Kita ada tanggungjawab juga. Paling-paling kuih selfie gambar tu. Ambil gambar kita kau ataupun ambil gambar kotor tu saja, masuk dalam TikTok. Masuk dalam TikTok jadi lah. FB kan jadi nimbuk lah. Inikah bandaraya Islam? Apa sahaja kan? Kita tengok dalam TikTok. Ni orang tak ada tanggungjawab ni. Orang ada tanggungjawab atas kamu lah. Sebab apa pandangnya? Atas kau nak bawa aduan MPKD lah. Tapi seronoknya Pak ada gambar. Bandaraya Islam lah kan ni. Tak ada. Tak ada tu. Nak pergi kau nafsu. Patagak dia ada ruang komen, maka 3 minggu komen bawah tu dong. Apa kata? Selalu hidup tu jatuh pun, hidup jabatan tu jadi teguh. Hak jom bubuh pun duk bimbang juga orang komen pelik-pelik, takut orang nak bawa ke mahkamah. Jadi ke serabu. Jadi panti banyak patut gembira jadi serabu. Pakak ada patut gembira serabu. Duk tunggu notis ni pada dia nak atas samping. Loya dia nak bayar tak. Lah kena pakai loya pula. Apa kata? Tapi hak di mana hak di benar timbul pula. Jadi kecelakaan dalam masyarakat. Tapi kalau orang faham prinsip hidup ni, prinsip hidup ni, maka akan sejahtera lah. Sebab apa dia? Sebab kita ni khalifah. Dan hebat laginya, lepas pada para malaikat mengakui dan mengiktiraf apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak buat Nabi Adam, maka Allah sebut ayat berikutnya apa dia dalam awal-awal Baqarah, iaitulah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan telah diberi ilmu, dialimkan. 'Allama yu'allimu tu diajarkan kepada tu ada ni nama-nama setiap benda. Al-asma' nama-nama mari dalam lafaz jamak, nama-nama yang
Kullah, semua makhluk Tuhan buat kejadian. Batu tubik-tubik boleh kecek selalu. Apa dia fikirlah ni orang asli tu macam mana dia. Tapi dia ada bahasa dia juga ni. Ada dia faham dia. Faham dia. Nama-nama ni Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Adam. Tu ajar sekali. Jadi jelas kepada kita bahawa kehidupan kita ni penuh dengan keilmuan. Penuh dengan keilmuan. Dah. Tengok buku panjang. Ambil gambar, buat status kau ambil gambar, hantar kepada orang yang lebih berwajib. Kita bayangkan apa yang perlu kita buat dah. Situ pula dia panggil apa dia? Kerjasama kita dia panggil kesejahteraan. K yang ketiga, kesejahteraan. Mana kerja kita ni nak wujud dia orang sejahtera belaka, linear belaka. Apa nak tanya lah tuan-tuan sekalian, hok duduk di parlimen, duduk debat dong dam tu, hati dia tak ubah kan? Jatuh dia. Dekuk pai jatuh dia tak kuat ke abang aku. Kau orang beres. Kita tengok kan kenal kelih dia. Allah. Ujian. Muka cepat tua, rambut cepat uban, nyakit mudah nak mari. Pada sekali serapuk semua. Tapi pembangkang dengan kerajaan kalau duk selari molek benar-benar tak apa sebenarnya hidup dia. Dia ada masalah tak apa? Ada royak. Okey, kahwin tanda. Selesai. Dia jadi comel. Tapi apa ni berlaku pertarungan perang yang tak habis-habisan dalam berbagai medan Facebook, medan Twitter, medan parlimen kedai kopi. Jadi kau serabut semua sehari-hari. Apa? Dia tunjuk misal tunjuk dia. Tak ada dah apa dia tak ada dalam keilmuan tadi dah. Tak ada dah tujuan hidup mari nak harmoni. Semua orang kita kena baik. Semua orang kita kena membangun. Semua orang kita kena jayakan agenda besar mengurus dunia ni. Perlu kerjasama. Dan sebab tu dah dalam tubuh kita tu pergerakan di antara organ dengan kehendak otak, iradat hati kita tu sendiri. Dia bergerak serentak. Jangan lupa nak makan nasi, gaul nasi, 5 jari, gaul pulut dia, gaul lepas pada tu. Lepas tanah kan, jauh. Suat mulut pula mari, ramah mulut tegak standby dah lidah nak nanti tahu masuk. Gigi tu pun dah nak punya. Kemudian anak tekuk tu dah nak buka, nak mengizinkan makanan itu. Bila kita seduk, terlenggok tu, dia masuk, dia duduk melekat, sakut di laluan-laluan kerongkong dan sebagainya. Cukup cantik sekali ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kenapa manusia jadi yang inilah? Besok bela macam-macam isu apa? Kenapa berlaku isu-isu semua tu? Besok itu tak apa nak sobat. Jadi kita tengok kita tu dah learn lah. Jadi serabut dah. Jadi serabut itu kerana bermula dengan perlanggaran daripada tata susila keilmuan yang sepatutnya kita semua jayakan. Tapi kerana peranan masing-masing itu dia lagi daripada lagi akhirnya nak akak pula letak atas semula nak suruh kereta api itu jalan molek itulah tugas-tugas kita semua. Kita kena pakat bekerjasama bagi memimpin membangunkan dunia ini, membangunkan manusia ini. Sebab itulah sifat yang ada kepada kita dan kepada Nabi kita dan seluruh Nabi-Nabi bermula Nabi Adam, Nabi Nuh turun ke Nabi Ibrahim. Semua yang nak ajak semua makhluk ini ani'budullaha wajtanibut taghut, menghamba abdikan diri kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan diri daripada taghut, daripada syaitan. Maka kalau semua ni faham agenda ni, dia tidak akan berlaku pertempuran, tidak akan berlaku peperangan. Allah beri dah formula ni. Tapi hok setan dengan malaikat bila Allah Ta'ala kata nak buat Nabi Adam tu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah jawab, innaka la ini a'lamu ma la ta'lamu. Adakah ya Allah engkau nak cipta manusia
yang mana dia suka buat apa. Muka dia duk buat research 40 tahun melekat dengan setan ni. Makhluk Nabi Adam ni 40 tahun dia buat kajian. Mula aku je ganti tanah bumi, tanah kuning, tanah apa, tanah liat, tanah putih, tanah tu tanah ni melekat tu. Dia buat research kajian dia. Macam mana dia nak buat jangkaan dia apa makhluk ni. Bila sebut Pak Allah Taala aku nak buat khalifah di muka bumi. Khalifah ke mana? Jago. Oh iya. Mayufsidu fiha, nak buat jadi orang yang buat kerosakan di muka bumi fiha. Wa yasfikud dima, dan dia menumpahkan darah. Tu pada darah sebut mula-mula nak buat Nabi Adam. Tu pada darah tu disebut. Baik, wayu. Apa? Mayus. Allah beri ruang untuk dia berhujah. Sengaja Allah buka ruang untuk para malaikat dan syaitan iblis berhujah dengan Allah Ta'ala. Allah beri ruang, tapi Allah sipur selalu dalam ayat yang sama. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Bila dua ni beri idea, pandangan dalam mengikut kajian dia, jenis muka ni makhluk tu kita panggil muka dia. Jadi muka kerangka ni jenis mana buat manusia ni ya Allah. Sampai kaji ni jenis buat kerusakan di bumi dan suka bunuh tu pada Allah. Ada sungguh. Aku lebih tahu aku ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu bagai yang kamu tidak tahu. Tuhan tahu ke apa dia? Semua benda Tuhan tahu. Tuhan nak buat jenis makhluk ni, yang mana makhluk ni pesen dia lagu tu lok ni lah bagi orang yang nak lagu tu. Tapi orang yang nak cara molek ada juga. Ada. Bahkan di dalam satu hadis Nabi dia sebut al-kamakal, kalulah manusia ni aku buat tak ada dosa langsung, aku akan mati manusia ni, aku buat manusia lain. Saya dengar hadis tu. Ada hadis tu kan? Apa teringat mantan dia, aku akan ciptakan manusia yang jenis ada dosa manusia. Tapi bila dia buat dosa, fayastaghfirun, lalu dia akan memohon keampunan kepada aku. Allah nak lagu tu. Allah nak kita ni bukan jenis mereka. Mereka ni jenis taat dan wirid pada Allah, tasbih pada Allah setiap masa. Tapi manusia hebat laginya, dia ada nafsu dalam diri dia, tapi dia ada iman juga dalam diri dia, maka dia bertarung dua tu. Allah nak tengok tu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku buat ini makhluk manusia ni, aku nak uji, nak tengok siapa di kalangan kamu terbaik amalan. Jadi sebab itulah apa ayat tadi naik motosikal, siapa terbaik amalan dalam isu kekotoran ada tepi dalam tadi. Kok ditu siapa tak masuk dalam tu tadi. Siapa ada tanggungjawab tadi? Siapa ada tanggungjawab? Ada orang kata kamera sama ada, masuk Twitter dah kau. Dan masuk WhatsApp dah kau, masuk Facebook dah kau. Tapi ayat olahan yang kita bawa tu, dia apa ambil gambar ni tak ada goyak apa-apa. Apa gambar ni, apa nak goyak, nak siapa-siapa gambar ni apa tengok satu benda yang tak betul ni. Tu baru comel. Orang lain pun patut comel. Kalau tak comel tu tak tepi selalu. Jadi semuanya kita nak bagi comel. Itu kalau kita kata prinsip kaf kebersihannya, maka begitulah yang perlu kita ambil tanggungjawab. Dan kaf yang ketiga, yang keilmuan, kebersihan, kemudian kebajikan. Kebajikan apa aku boleh buat atas isu ni hari ni? Kebajikan apa aku boleh buat atas orang miskin bunyi kabar ada dalam mungkin kita tak ada bayar yuran sekolah. Apa yang kita boleh buat? Ada setengah orang yang kata untuk kita tak hijau ni, dia bayar rakyat tu. Apa dia ni kebajikan masyarakat tak cara beraya, namanya kebajikan, tapi tak cari pun orang jumpa isu ke dia, sepatutnya dia salurkan kepada jalan yang betul, berbincang ataupun salurkan kepada orang yang berwajib selalu. Hentam dulu. Akhir sekali berlaku dendam-mendendam, akhirnya siapa kau 7 keturunan. Siapa kau 7 keturunan, menjangan tegur keluarga dia, 7 keturunan aku, menjangan lintah nak berdepan rumah dia.
Sampai begitu sekali. Perbalayan hak paling akrab. Hak ini banyak abang jumpa hak paling akrabnya dalam bab pusaka. Adik-beradik jadi putu waris apa kerana pusaka. Ini antara benda yang tak saya nak bincang balik ni. Kaji yang buat dah. Mahkamah syariah ada boleh pergi bincang situ kalau tak lesah dalam bab pusaka. Apa kita nak lesah sendirinya? Dia email royak tak dengar dah. Kahwin nak kahwin ni kahwin nak kahwin. Tak ada dah bila mati seorang anak Adam. Harta yang dia tinggal boleh halih atau tak boleh halih, dia kena tika. Mirah dah pada bagi siapa. Tak lesah nanti email tolong bagi. Kalau tak mati ke mahkamah daftar lah di mahkamah tunjuk tu. Allahu Akbar. Amin dunia tu tuan sekalian. Amin dunia. Kalau kita ambil tanggungjawab pakat berlaku di dalam kehidupan kita. Sebab apa dia? Kita dah yakin dah bahawa bumi ni ada tuan dia. Harta kita ni ada tuan dia, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengasuh sekalian alam. Dia urus belaka. Bapa ada orang nak diketik barang tu. Bapa ada orang nak ambil benda tu. Itu benda salah. Apa tu kena ada polis lah ni, kena ada penjara, kena ada mahkamah. Maka terpaksa lah. Sepatutnya polis tak payah kerja pun. Mahkamah pun boleh kecil bajet. Ada bapak kuasa pun boleh kecil bajet. Bapa kena besar lah. Ini kena keluar, bajet makan kena besar, penjara kena keluar lagi. Dah ada orang salah. Bapa ada orang salah. Ada kita tak klik semula. Tak ajak rakyat kita ni untuk membangunkan 5K tadi tu. K yang pertama keilmuan. K yang kedua iaitulah kepatuhan. Bila dah ada ilmu, kita patuhlah peraturan. Hak jual kerja, hak lemah tu kita tolong, bantu pula. Kemudian K yang ketiga, kebajikan. Kita duduk sehari-hari ni kena mikir apa kita nak tolong orang lain. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah orang yang paling banyak tolong, memberi manfaat pada orang lain. Waktu ambo kalau saruh kau mutik sapoh kan, ambo kata sebenar pala banyak demo kalau nak kira. Mudah boleh pala. Tupik naik lori, gantung di belakang lori tu, pala itu, pala dah. Ambo duduk jabat tak tahu lagi. Kadang-kadang baca Quran dulu, kadang-kadang duha dulu, kadang-kadang tengok TikTok dulu. Nak gila lain itu. Kadang-kadang tengok Facebook dulu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Demokrat naik ambil, naik gantung di punggung lori, sauk baju, sauk kasut kerja, siapa atau siapa ker, siapa atau siapa baru ker, tak ada lah. Demo sepatutnya duduk depan, tak ada syurga seksual. Jadi kalau demo tak semaya, rugi besar demo. Kalau demo tiket nombor ekor, rugi besar demo. Kalau demo deraka pada Allah Ta'ala, rugi besar demo. Sebab demo duduk di muka syurga dah orang kata. Tak ada apa dah, tak wih pada demo. Jadi Pinawata sebut nombor ekor, sebut tak semaya. Bagus lagi dah, alhamdulillah. Dia balik rumah bila dia bangun semangat. Tapi dia sebab dia ada satu ada kami. Hebat lagi dah. Dia bangunlah babi kau. Buah dulu. Bukan Datuk. Datuk itu tak ada. Ikan main. Buah dulu. Datuk PTG lah ni. Kata dia pergi ke Bos Sultan, dia tanya, apa masa tu apa jaga bagi sapu? Apa jaga kebersihan 3 tahun. Ustaz wisara muka apa kau kita? Lepas pada pergi ke Bos Sultan, kepala babi saja situ tu tak. Ada babi tom yam, ada babi pak prik, ada diakak kan kau tu dia. Lepas tu sudah kerja dia sama dah. Integriti dia punya bos, dia tanya apa ada pun. Dia sama pada ustaz. Jadi hamba bercerita tazkirah hamba mau di pray hamba pagi esok biasa hari kami hamba briefing lah kepada dia sebelum kerja sekali seminggu hamba bayar. Kalau tersentuh dengan daging babi itu dia mau kena samuk ni. Kata bos saya insyaAllah boleh pahala dia dulu. Dia peringat lah. Berkata sayur kita beri dah, ada sayur dah. Tapi kalau barang tu jeruk masuk, barang tu basah kena samuk lah. Kalau barang kering sama kering tak ada masalah.
Tak ada kena sama apa. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ceritanya bahawa kita simpul molek hidup kita kan, kita letak atas 5 prinsip tadi kan. Comel tuan-tuan sekalian. Keilmuan, kepatuhan, terus mari selalu patuh. Kemudian kebajikan, apa yang aku boleh kebajikan kat orang lain. Aku ada Facebook, apa kebajikan yang aku boleh saya pakai. Duk mana orang yang tanya, inikah bandaraya Islam? Ada kau dalam kategori 5 tadi. Inikah nak buat Islam kan? Lepas tu nak buat apa? Saya dia pula tanya dia bawah pula. Ada pak lontai. Tak ada. Aku boleh buat kebajikan apa dalam isu ni? Aku boleh buat apa? Sebab khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata, orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Jadi masjid, gapo dia boleh beri manfaat kepada anak mungkin dia. Allahu Akbar. Tu imam, gapo lagi dia boleh tambah lagi nilai, tambah apa lagi yang boleh dia bantu rakyat dia supaya hari ni dapat pas tangga setiap hari masjid kita ni. Subuh seperti Jumaat, Allahu Akbar. Masjid Muhammadi buat dia. Tapi Masjid Muhammadi besar bajet dia. Kami golek 7 ekor sepagi. Nak boleh penuh seramai tu. Dia banyak diri dalam TikTok dia. Dia bakar kambing dulu, baru dah ramai orang. Pakai ni ramai, alhamdulillah. Lepas kahwin abang pergi 10 sah. Bila mari timih muda tu, yang golek kambingnya, mari kopi mesin apa mahal, lepak letak beratur orang kopi 14 riyal. Dinasking secara dia boleh diberi percuma timih. Allah Akbar. Jadi ramailah orang tu. Jadi mana kita educate cari jalan. Lagu mana anak mungkin kita ni. Kita ada sentuhan hati macam mana yang kita boleh sama-sama berjalan bersama, insya-Allah membangunkan mungkin kita ni. Maka dalam kerajaan buat kerja cara kerajaan tempatan, buat kerja dalam kerajaan tempatan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kebersihan akan jalan, kesejahteraan, semua akan sejahtera, lini semua akan berlaku tuan-tuan sekalian. Apa tengok di kebun sultan tu ada seorang orang putih tak aja pakai baju dia, tapi bijak dia kecek orang putih tak salah sabu. Memang muka dia orang putih. Tapi dia berwatak orang gila, dia buat style orang gila. Tetapi dia tidak gila tuan-tuan sekalian. Dia tak pakai baju, ganti basikal apa. Memang dia kecek orang putih, belajar mana tak tahu. Dia mari gila sini yang merasa tak tahu. Dia masalah Sweden kalau tak speaking tu. Masuk ke dalam kita bunyi biswa kejap boleh. Paling dia belakang tengok lagi tak pakai. Tapi kerja dia apa dia sakut di basikal dia. Plastik untuk isi sampah. Dia kutip sampah dalam bandar Kota Baru. Rupa-rupa dia mari air apa, dia mari buat APKB lancar, jumpa sampah kutip, jangan tahu kursi. Orang kampung buat tu sekalian. Kadang-kadang orang Melayu kita ni botol ni. Jatuh cumi, dem dia tahu. Macam ni. Tisu kadang-kadang dia tengok kereta bandar dia pakai dia kan. Dia tahu dah dia nak pakai kita. Dia lepas tisu dia orang debel, mungkin dia ada pistol apa tak tahu lah. Tak ada pasal. Ke demo dan mana tahu. Tapi tanya-tanya apa lampu merah apa besok berhenti. Apa seorang yang berhenti tu nampak dia cemeh ni. Apa tu gua? Pernah apa tu gua? Lepas plastik ni air withdraw tahu nel angkel orang bangsa apa ni angkel aja botol tahu apa tahu tahu sudah dah habis dah minum tahu tak ada rasa kesana langsung ambo bandar ni ya kok tu habis lagi ya ambo bandar ni tu habis lagi rupanya boleh buat nego juga ambo bandar dia mau ngaku gitulah dia mau rakyat bandar ni tak tahu apa ambo bandar ni cuba juga dulu ambo terlibat juga operasi berpeluk ke atas motosikal. Ada orang tak berani nak jatuh cumi ayat dek jadi gana tu bodoh jatuh cumi kat Assalamualaikum Waalaikumsalam adik-adik kau ni ada bini kau ada juga lepas tu gawe dah
jangan peluk gitu. Oh ya. Dia tak kira, tapi nampak nak backing sikit kita kata, apa pada dia ni? Semua guna waktu. Apa pada dia ni? Pada dia tu tak semestinya kerja pada dia, rakyat pada dia. Macam gitu. Yang main dalam bentuk kita nyaman supaya berlakunya tegur menegur di dalam masyarakat kita. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa melihat benda mungkar, dia kena cegah dengan tangan dia. Dia tak mampu dengan tangan, cegah dia dengan bilisani. Faman lam yastati' fa biqalbi, tak mampu cegah dalam hati, wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Jadi barulah kita boleh bawa alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ngasuh kepada sekalian alam. Maka kita bawalah apa yang kajian kenalkan, apa dia sama ada undang-undang peraturan di peringkat federal ke, di peringkat state ke, di peringkat TBT ke, kita patuh semua kepada peraturan undang-undang. Jadi insya-Allah kita akan mendapat pangkat ataupun darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni kalau nak buat benda molek ni kena mikir dulu siapa nak puji kita, siapa lah kita. Kita tak tengok pada siapa nak kelih kita, nak urus kita, hak tu guna pala kita. Kadang-kadang lupa tu. Tengok tak ada nilai ekonomi sikit buat tak hebat gitu. Sedangkan Allah Taala 24 jam dia sebagai pengasuh alam ini, dia nak masuk dalam pahala kita, akaun pahala kita tu setiap masuk kita. Setiap masuk. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, pada ayat ni kita pada pagi ni mudah-mudahan kita dapat menghayati tanggungjawab kita lagi, kita gelih lagi gapo. Kalau Nabi Adam itu diajar segala ilmu oleh malaikat. Dia wa'allama Adam al-asma kullaha. Nabi Adam diajar nama-nama semua sekali. Kita nak kerti bagi nama, nak erti nama, tu kena ngaji. Bagi nama-nama dalam sains, dalam kedoktoran, dia ngaji. Kita nak tahu di dalam amal ibadat, kita ngaji. Jangan kita duduk cara main supostalo, main suka tu ikut-ikut. Maka tolong kaji molek, tolong faham molek Quran yang mana Quran ni adalah satu panduan untuk kita nak hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tak ngaji Quran 30 juzuk itu kita tidak cuba hayati, faham perkataan-perkataannya, makna-maknanya, maka kita kerugian besar kalau kita tak ambil. Boleh share dalam satu aplikasi pada SU kita. Terus share kepada ahli-ahli mungkin 100 patah perkataan secara percuma dihadiahkan untuk anda sekalian memahami Al-Quran secara aplikasi AI yang canggih, yang moden, semasa dan mudah, dan boleh diikuti oleh sekecil-kecil budak dan boleh bermain dengan sistem tersebut sampailah orang sedewasa-dewasa orang tua. Maka dia ada sistem yang baik, insya-Allah dia syarikat bagi percuma kepada kita untuk memahami makna-makna Quran melalui aplikasi AI dia panggil Think Quran. Think Quran type dalam aplikasi Wanda, kita boleh tengok. Dia beri percuma kepada seluruh masyarakat, 100 patah perkataan boleh faham molek. Jadi kalau nak tambah lagi tambah apa? Dia ada sistem-sistem yang perlu dibayar juga lah. Kalau nak faham 30 juzuk Al-Quran Karim, supaya tafsir Quran itu ajak parawah lah. Dia ada rego dia, kena pergi beli dia baru boleh tafsir Al-Quran. Jadi sistem ni yang dibuat oleh jutawan negara kita, orang Malaysia, tapi dia buat dalam 7 bahasa. Bila kita buka tu boleh pilih, ada bahasa Turki, bahasa Indonesia, Malaysia, Laos, Thailand, English dan beberapa negara lagi. Dan ini dia bertambah kepada semua bahasa dunia. Dia nak suruh orang guna Quran, faham Quran melalui permainan di dalam telefon saja. Dan dia ada gambar robot, gambar memang sesuai dengan anak-anak pun amat sesuai sekali, insya-Allah. Itu saja yang dapat abang sampaikan. Yang baik semuanya daripada Allah Ta'ala. Kelemahan dan kesilapan adalah amat dikesali sekali, dan mohon maaf daripada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfaz shababana, Allahumma ihfaz auladana, Allahumma habbib ilaihimul iman wa karrih ilaihimul fusuq wal 'isyan. Allahumma ansuril mujahidin fi Falastin wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil 'alamin.